pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, semua pelajar yang menghadirkan diri dalam majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini, petang Jumaat penuh barakah dalam taman-taman syurga, insya-Allah. Okey. Tiada daya dan upaya kita menggerakkan kita untuk hadir, pelajar-pelajar untuk hadir turut serta dalam majlis ilmu kita pada hari ini, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Turut diraikan juga selain daripada rakan anak-anak pelajar daripada dalam Google Meet ni, kita juga ada pendengar-pendengar daripada dalam rangkaian Facebook Live dan YouTube sekolah, mungkin daripada kalangan guru-guru, ibu bapa dan anak-anak juga, yang mungkin daripada seri ataupun daripada semi sendiri yang mungkin tak dapat nak masuk dalam Google Meet kita. So, kita ada medium lain lah untuk pelajar-pelajar ni untuk mendengar rangkaian Facebook Live sekolah Semi Abim dan juga YouTube sekolah. Ada dibuat lah. Okey, moga kita semua mendapat manfaat dalam slot seberingkas lah sembang santai petang Jumaat kita hari ini bersama kaunselor. Kaunselor praktikum sebenarnya, kaunselor praktikum kita hari ini, dan saya sendirilah kaunselor sekolah menengah, sekolah rendah dan sekolah menengah Semi Abim Semi Rama. Okey, sekarang ada berapa? 55 orang. 60. Okey, sebelum saya memulakan slot kita pada petang ini, ingin saya berikanlah pengenalan ringkas tentang program kita hari ini. Pada awalnya sebenarnya program kita ni pengisian ringkas untuk program semi sebenarnya. Jadi kita kalau ikutnya program ni tertutup lah kan, tapi bila kita buat ni macam ni mungkin ada promosi untuk kepada pelajar-pelajar seri juga untuk turut serta. Kita aluk-alukkanlah juga daripada pelajar-pelajar seri. Jadi mungkin akan datang kita akan buat lagi lah slot yang lebih menarik, tajuk yang lebih menarik. Setiap mungkin hari Jumaat ada waktu kelapangan waktu, kita akan buat lagi lah. Cuma untuk hari ini perkongsian sembang santai kita, COVID bukan alasan. Jadi cikgu perkenalkanlah dulu sebelum pergi lebih lanjut, cikgu perkenalkan barisan kaunselor-kaunselor yang membantu program kita hari ini, di mana seperti yang pelajar-pelajar, anak-anak semua tahu, di sekolah kita ada kakak-kakak kaunselor. Sebenarnya sebab kita dalam pandemik ni berapa kali dah sebenarnya kakak-kakak ni berpraktikum sambung-sambung, mungkin ada yang dah kenal, ada juga mungkin yang tak sempat kenal pun. Hari ni cikgu perkenalkanlah kaunselor pelatih lah. Sebenarnya dia orang pun kaunselor dah, cuma bila sambung master, dia orang tambah lagi ilmu untuk manfaatkan program kita untuk hari ni lah. Okey, yang pertama, kaunselor yang pertama mana? Cik Nurliana. Boleh buka kamera Yana? Boleh. Kalau adik-adik semi mungkin dah ramai yang kenal kan. Ada kita sekolah buka, ada buka ada tutup kan. Jadi macam kurang masa untuk bersua tu kan. Jadi ada yang kenal yang sempat sesi dengan Kak Yana ni, biasanya panggil Kak Yana ni kan. Kakak-kakak kaunselor, jadi diorang rasa rapat sikit lah. Asyik kaunselor, bukan ada tu pun kadang ada budak-budak panggil cikgu kan. Betul. Sebenarnya diorang kata Kak Yana, Kak Wani ni bukan cikgu, kaunselor. Jadi boleh rasa untuk lebih dekat, untuk lebih rasa lebih rapat untuk berkongsi. So diorang akan bahasakan kakak lah, Kak Yana. Okey, ni Kak Yana Nurliana binti, nama penuhnya Nurliana binti Syarifuddin. Okey, seperti yang semua tengok lah dekat
skrin kita tu Nurliana Syarifuddin, Kak Yana. Okey, selain tu ada juga Kak Wani, Nurnik Syazwani binti Muhammad Zainal Rashid. Assalamualaikum Wani, adik-adik semua. Salam. Okey, Kak Wani ni sama juga, sama kaunselor pelatih, sama dengan Kak Yana daripada pelajar master bimbingan kaunseling daripada UPM. Betul. Okey, seterusnya seorang lagi kakak juga Wan Nada Marhamah ada dalam kita punya GM ni. Kak Nada mana? Kita bagi Assalamualaikum. anak-anak kenal sikit. Dapat buka kamera tak? Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Tak keluar lagi, Boleh keluar dah. keluar dah ke? Okey, Tak Kak ada Wan lagi. Nada Marhamah. Mungkin Kak Wan Nada ni, kalau ni Kak Nada lah. Kak Nada ni daripada UKM. Master juga, master counselling UKM, dan mungkin tak sempat juga nak kenal. Sebab Kak Nada masuk pun dekat-dekat kita nak mungkin beberapa orang sajalah yang kenal, sempat kenal. Baru berapa hari yang tutup dah sekolah. Baru masuk berapa hari terus sekolah dah tutup kan. Jadi kurang masa waktu untuk sesi tu tak ada sangat lah mungkin. Tapi cikgu perkenalkan ketiga-tiga kaunselor pelatih ni. Selama ni kaunselor pelatih ni lah yang banyak membantu pelajar-pelajar kita untuk datang sesi kaunseling, kita panggil untuk sesi kaunseling. Tak kira lah ada masalah ke, tak ada masalah ke, ada nak berkongsi ke, kita panggil je nama. Ada pelajar tu dia rasa macam tengok, kenapa nama saya cikgu tak panggil? Nak dia masuk sesi kaunseling kan? Okey. Ada yang sempat, lepas tu bila dah cuti pandemik ni, jadi mungkin ada yang belum sempat lah masuk sesi kaunseling. InsyaAllah ada masa akan datang. Kalau ada ruang waktu yang mungkin buka sekolah nanti ke kan, kita ada masa boleh untuk sesi kaunseling. Okey, seterusnya untuk perkenalan diri, perkenalan kaunselor-kaunselor praktikum. Okey, slot hari ini adalah slot ringkas. Seberingkas, tajuk pun sembang santai COVID bukan alasan. Okey, memandangkan adik-adik semua ni dalam kena untuk berapa tahun kita dah? 2 tahun dah kan? Melalui pandemik COVID kan, COVID-19 ni, dan anak-anak semua terlibatlah kena tak datang sekolah sekejap kan, lepas tu terpaksa PDPR kat rumah. Jadi kita punya persediaan mental, fizikal pun kita macam mungkin ada perasaan yang tak dapat nak jumpa kawan kan, tak dapat nak datang sekolah belajar face to face, berhadapan. Okay, so slot untuk hari ni kita bagi pendekatan untuk pelajar-pelajar kita release. Mungkin ada yang tension ke, duduk kat rumah kan, ada yang macam yelah mak ayah pun bekerja dari rumah, mungkin ada yang bekerja dari rumah. So kita sama-sama share hari ni manfaat, moga ia menjadi manfaat lah untuk anak-anak sekalian. So Kak Yana akan present untuk kita hari ni sebersedikit tajuk kita lah, COVID bukan alasan. Mana tahu mungkin ada yang kat rumah selama ni rasa macam tak motivasi ke rasa macam tak semangat ke duduk kat rumah kan. Ada yang macam bosan ke, kita isi slot kita hari ni dengan benda ilmu yang bermanfaat lah hari ni dalam majlis ilmu. InsyaAllah malaikat-malaikat bersama-sama kita hari ni dalam majlis ilmu. Semoga dapatlah sesuatu untuk anak-anak. Kalau ada apa, last nanti Kak Yana akan terangkan dulu slide Kak Yana, perkongsian Kak Yana tentang diri Kak Yana. Lepas tu last, kalau ada anak-anak yang pelajar seni ke yang mahu tanya soalan atau nak bertanya sesuatu lah, mungkin cara macam mana ke nak handle duduk kat rumah, macam mana nak buat jadual waktu ke apa ke kan. Jadi boleh share.
siapa ni? Cikgu tak dengar suara. Awak buka mic awak, mikrofon awak kot. Yang lain dengarkan suara cikgu. Dengar. 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 Syasha cuba on mic. Okey, sekarang dah 3-4 minit lebih kurang. Okey, so cikgu serahkanlah kepada Kak Yana kita untuk present sedikit secara ringkas tentang latar belakang Kak Yana, dan seterusnya teruskan slide pengisian aktiviti program kita hari ini. Dipersilakan Kak Yana. Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Cikgu Nisa kerana memperkenalkan kami kaunselor-kaunselor pelatih di ABIM Sungai Ramal ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kerana pada petang ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi kita adakan sesi sembang santai ini. Bukannya selalu kita buat macam ni, tetapi bila kita dah ada buat je, jadi kita gunakan masa ni sebaik. Boleh? Boleh semua daripada tak ada buat apa-apa. So kita boleh bagi sedikit masa adik-adik tu untuk kita menyertai sembang santai kita pada hari ni. Okey, so mungkin ada yang dah kenal saya, ada yang tak kenal saya lagi Okey, jadi saya ada sediakan slide untuk perkenalan diri saya yang mana kenal saya mungkin boleh kenal dengan lebih rapat lagi daripada slide yang kita akan tayangkan ni. Okey, so nama saya Norilana binti Syarifuddin, KBPA. Apa itu KBPA? KBPA itu ialah adalah satu title yang diberikan kepada kaunselor berdaftar. Okey, jadi macam saya, macam Cikgu Nisa ada kaunselor berdaftar di bawah lembaga kaunselor. Jadi memang ada title KBPA tu. Okey, so KBPA tu stand for KB kaunselor berdaftar, PA perakuan amalan. So kita memang ada lesen di bawah lembaga kaunselor Malaysia. So KB 07809 tu nombor lah. So ada nombor dia. So PA 07361. Itu nombor KBPA tu tadi. So kerjaya saya sebelum ni saya pernah bekerja di Koperasi IPM Berhad sebagai pembantu takbir. Kemudian bekerja lagi di Koperasi IPM pada Julai 2017 hingga Mei 2018. Kemudian saya dinaikkan pangkat kepada pengurus eksekutif di Pusat Alumni UPM di mana kita bertukar pusat tanggungjawab lah, tetapi masih di dalam UPM. Kemudian saya juga habis sebagai pengurus eksekutif, saya bekerja sebagai kaunselor. Yang ini baru betul-betul bidang kita lah. Baru betul-betul bidang saya iaitu kaunselor di Putra Business School pada November 2018 hinggalah sekarang ni. Okay, jadi itu sedikit berkaitan dengan kerjaya saya lah. Jadi saya walaupun saya kaunselor pelatih, tapi saya bekerja juga. Maksudnya kita bekerja sambil belajar. Okay, dua kerja dalam satu masa lah. Kemudian, okay, pendidikan. Okay, ini nak cerita sikit berkaitan dengan pendidikan. Okay. Lepas 1 SPM, saya melanjutkan pelajaran ke Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik Sultan Idris Shah. Okay, 2010-2012. Masa ni belum lagi ambil kaunseling. Memang tak tahu pun lagi pasal kaunseling. Masa ni kita tak tahu minat kita ke arah mana. Kenapa saya ambil Kejuruteraan Awam? Sebab masa tingkatan 4, tingkatan 5, saya sekolah teknik. Okay, jadi bila sekolah teknik tu memang bidang saya Kejuruteraan Awam. Jadi bila pergi diploma, saya terus sambung saja Kejuruteraan Awam. Okay, so jadi kita belajar je lah selama 3 tahun kat situ. Kemudian masuk bachelor, masuk degree, kita dah rasa minat kita ke arah kaunseling. Masa tu macam saya dah jumpa minat kerjaya kita ke arah mana. Lepas ni aku nak jadi kaunselor sebab masa saya belajar Kejuruteraan Awam tu orang kata belum dapat soul tu, belum dapat jiwa ni lagi tu. Itu yang macam saya pergi kepada, saya rasa jiwa saya lebih ke arah kaunseling. Sebab tu bachelor, degree saya ambil bachelor pendidikan bimbingan dan kaunseling di UPM. So 4 tahun 2013 hingga 2017. Jadi habis bachelor,
Saya kerja sekejap, lepas tu 2019 baru saya sambung master. Master Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di UPM juga dari 2019 hingga 2021. InsyaAllah tahun ini kalau tak ada apa-apa, tak ada arah minta, insyaAllah tahun ni akan habis lah. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Okay. Jadi semasa saya di Politeknik ni, saya memanglah kita belajar, kita masuk IPT, memang niat kita untuk belajar. Tetapi bukanlah kita semata-mata belajar. Masa tu saya sangat aktif berpersatuan, dalam masa yang sama kita belajar bersungguh-sungguh. Muhammad Akmal Usman kata, dia kata kat hujung Selangor Politeknik Sabak Bernam, betul. Ada pantai belakang poli, betul. Kami selalu pergi pantai kat belakang poli tu. Sambil-sambil ada sambil-sambil ada masa lapang, pergi dengan kawan-kawan. Seronok lah. Memang kalau dari bilik saya pun boleh nampak pantai di belakang poli tu. Okay, so ini pelibatan saya di Politeknik itu, saya sangat aktif berpersatuan. Okay, jadi saya banyak join program lah. Yang pertama saya jadi Biro Kerohanian Pembimbing Rata Siswa PRS, okay, PRS Politeknik. Kemudian saya juga menjadi Timbalan Naib Presiden Pembimbing Rata Siswa Politeknik. Okay, so daripada Biro Kerohanian, jadi kita naik jawatan kepada Timbalan Naib Presiden. Kemudian saya juga pernah jadi wakil pelajar yang dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar atau lebih dikenali sebagai Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Ya. Okey, seterusnya. Okey, kemudian masuk UPM pula, saya pun aktif juga berpersatuan di mana saya menjadi Sekretariat Pembangunan Ilmiah Majlis Tertinggi Mahasiswa di Kolej ke-6 UPM. Kemudian saya pernah menjadi Sekretariat Keusahawanan Kejayaan dan Alumni Majlis Tertinggi Mahasiswa. Kemudian kita ada buat program juga. Jadi pengarah program Jalinan Ukhuwah Ikatan Mesra di Darjah ke-24 Pahang, di mana ini adalah program anak angkat. Okey, jadi saya mengetuai program itu di mana kita mengumpulkan kawan-kawan kita di kolej ke-6 masa itu dan untuk dijadikan kepada anak angkat kepada di Darjah ke-24 ini. Kemudian saya juga pernah menjadi bendahari Persatuan Mahasiswa Bimbingan dan Kaunseling dan Chapter Student Ambassador Pusat Alumni UPM. Ini Chapter Student Ambassador ini adalah duta kepada UPM. Okey, seterusnya. Okey, yang ini saya nak tunjuk sikit, boleh? Tunjuk sedikit gambar-gambar semasa di Politeknik lah. Okey. Yang ini carta organisasi semasa aktif Kak saya. Yana ni Sangat, orang kata pernah tak dengar, adik-adik dengar di mana kita kena seimbangkan co-curriculum dan juga akademik. Jadi apabila kita dapat rasa keseimbangan co-curriculum dan juga akademik itu, makanya kita akan dapat satu kepuasan belajar itu. Maksudnya bukanlah kita di IPT ini semata-mata untuk belajar, tetapi kita dapat persatuan kita dapat, tapi aktiviti kita dapat, program kita dapat, akademik juga kita dapat. Okey? Tapi dengan jangan pula ketinggalan akademik. Sebab akademik itu yang paling utama. Tetapi kita kena pandai seimbangkan. Kena balance kan, betul tak? Betul Ani. Okey, itu undilah calon anda tu di mana kita buat manifesto kita di mana orang undi kita untuk menjadi Majlis Perwakilan Pelajar itu. Teringatlah bila kita tengok gambar ni kan so macam teringat balik. Rasa macam nak menimbau kenangan dulu. Seronok adik-adik belajar zaman IPT ni. Dekat universiti kalau nak tahu pelajar-pelajar semua kita ada macam-macam undi calon kan. Ya, betul. Kalau kita macam pilihan raya kampus lah kan. Undi. Okey, betul. Semoga jadi semangat pada sini Abi, insyaAllah. Bukan ustaz ke pelajar? Ustaz Akmal. Ustaz Yana. Patutlah. Ustaz ni mesti asal Sabak berenam ni Dia tahu ada pantai kat belakang poli tu. Okey. Politeknik Sultan Idris. Ya, banyak betul. penyertaan Kak Yana kita. Banyak penyertaan. Just gambar lah Saya saja kita nak berkongsi gambar ini kerana menjadi semangat kepada adik-adik kita ni untuk lagi terus belajar ke peringkat IPT.
Kampung Ustaz kat situ. Perugaya pun kat Sungai Besar ya. Dekat sangat tu, memang kami apa, kalau nak pergi shopping memang selalu pergi Sungai Besar je. Kat Sabak Berenam dia tak berapa nak ada sangat kan. So memang Sungai Besar lah biasa kalau kita pergi keluar. Kampung Ustaz Akmal. Kampung Ustaz Akmal kat Sungai Besar. Okey. Dekat sangat lah tu Ustaz. Lama dah saya tak pergi Lama dah saya tak pergi Sabak Berenam tu. Last masa kumpul lah. Okey, so yang ni kawan-kawan kami lah. Okey, seterusnya. So ini masih berkawan. Jadi bila kita ingat balik adik-adik, memang masa dengan kawan tu memang kita hargailah masa yang ada. Tak gitu Kak Nisa macam kita sekarang lah, kita dengan Kak Nada, Kak Wani kan. Masa kita bersama ni, masa kita praktikal ni sekarang ni, kita gunakan masa yang seadanya walaupun tak dapat kita nak berjumpa secara face to face, tetapi inilah walaupun medium online ini kita gunakan dengan sebaiknya. Okey, so seterusnya pencapaian. Okey. Jadi saya banyak juga mendapat pencapaian di peringkat di semasa saya di UPM, di peringkat degree. Okey, antaranya saya mendapat anugerah aspirasi unggul di mana anugerah aspirasi unggul ini ini dia melihat kepada akademik dan juga persatuan itu tadi. Macam tadi saya katakan jadi majlis tertinggi mahasiswa, saya ada jadi pengarah program. Okey, jadi dalam masa yang sama saya juga mengekalkan pointer saya. Saya juga mengekalkan pointer saya 3.5 dan ke atas. Okey, jadi maka kita dapat anugerah-anugerah ini. Contohnya anugerah aspirasi unggul. Seterusnya Kak Nisa. Anugerah emas Chapter Student Ambassador. So anugerah emas ini Hebat seorang perempuan, seorang lelaki. So inilah yang saya kata duta UPM. So Pelajar jadi terbaik perkama lagi Kak Nisa. itu nanti ada juga. Betul, itu 2017. Bukan calang-calang. So anugerah Chapter Student Ambassador ni, anugerah emas. Seterusnya anugerah emas lagi, Malam Mutiara Gemilang. Ini college bagi. Kalau macam tadi tu pusat alumni bagi, yang ini college yang bagi, Malam Mutiara Gemilang. College ke-6 juga. Seterusnya yang ni yang Kak Wani kata tadi tu, anugerah pelajar cemerlang Perkama International. Perkama International. Perkama tu apa Kak Yana? Sudah bagi tahu Perkama ni apa? Perkama ini adalah Persatuan Kaunseling Antarabangsa Malaysia. Okey, di mana Perkama ini dia mengumpulkan semua kaunselor yang berada di Malaysia ini, dan pada hari kejadian ini dia memberi anugerah kepada pelajar-pelajar yang terpilih. Okey, saya nak cerita dekat sini. Kalau kita tengok gambar dekat sebelah tu ada 9 orang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Jadi 9 orang ini adalah wakil daripada setiap universiti yang ada course counselling. Okey, jadi saya merupakan wakil daripada UPM, pelajar kaunseling wakil UPM. Okey, memang seorang saja masa tu. So ada UPM, ada UKM, ada UNT. So ini 9 buah universiti yang ada counselling yang menjadi wakil pelajar kepada mendapat anugerah pelajar cemerlang Perkama ini. Okay, teringin nak dapat anugerah, bagus Danish Fitri So kalau teringin belajar betul-betul, belajar rajin-rajin, masuk IPT, okay, so seimbangkan akademik, seimbangkan juga persatuan. Okay, tapi dalam masa sama janganlah jatuhkan sangat dengan pointer kita. Kita kena kekalkan pointer kita. Nanti adik-adik masuk universiti, adik-adik tahulah. Mesti kena seimbang, mesti kena seimbang antara persatuan dan juga pointer, of course kena jaga. Betul. Dia belajar dekat sekolah dengan kat uni tak sama kan. Cuba tanya cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu sekolah kita pun cuba tanya, mesti cakap tak sama belajar. Kan? Enjoy dia punya ni lain kan, suasana pun lain. Betul. Macam sekarang ni tak apalah kat sekolah kita belajar je. Nanti dah masuk universiti, belajar tu sudah semestinya, dan
aktifkan juga diri. Sebenarnya banyak kelebihan kenapa kita aktif diri. Yang pertama sebenarnya sebab kita nak duduk college, kita nak duduk asrama. Sebabnya kalau orang yang dia tak cukup merit untuk stay college, so dia kena duduk luar, dia kena sewa rumah luar. Jadi kat situ dah bajet dah lari bajet lah. Kalau duduk asrama save bajet, betul. Itu satu, kita dapat jimat, kita dapat duduk asrama. Yang kedua, kita dapat berkenalan. Kita punya networking kita lebih ramai lagi antara pelajar dan juga antara pesyarah-pesyarah. Lebih ramai lagi. Danish pun boleh, betul tu Kak Wani. Boleh, insyaAllah. Okey, seterusnya Kak Nisa. Okey, yang ini Anugerah Pelajar Cemerlang Tajaan Association of Muslimah in Nurture and Advocacy AMNA, di mana waktu saya convocation saya dapat anugerah pada hari convocation ini. Kira macam hadiah pelajar cemerlang di peringkat fakulti. Rezeki lah. Okey, seterusnya. Anak-anak pelajar seni pun boleh macam tu kan. Tak ada yang mustahil. Betul. Kalau saya boleh, saya yakin pasti semua orang pasti boleh. Macam kita tengok tadi perjalanan Kak Yana, starting dia bukan bermula daripada IPT. Bermula dengan politeknik. Setiap orang Masuk tu ada politeknik perjalanan pun kan. berbeza-beza. Tapi yang penting kita punya matlamat tu cuma satu je. Kita nak jadi apa, kita nak apa sebenarnya. Tu yang boleh. Semua orang boleh. InsyaAllah semua orang boleh. Termasuk Danish, semua pelajar pun semua boleh. Betul. Betul Macam Ustaz cakap duduk asrama semua kemudahan dah ada. Betul. Kalau macam kita duduk rumah sewa kan, macam banyak lagi kita nak kena fikir. Kadang tu kita nak cari rumah sewa lagi. Kemudian kita nak kena cari housemate yang nak satu kepala dengan kita, bukan senang nak dapat macam tu. Kemudian kita nak kena cari kelengkapan dalam rumah semua tak ada. Jadi untunglah duduk asrama semuanya anak-anak. So ini Anugerah Pelajar Cemerlang Tajaan Koperasi UPM. Okay, so jadi saya juga pernah bekerja di bawah Koperasi UPM. Kemudian saya jadi anggota Koperasi UPM dan majikan bagi sendiri anugerah kepada saya. Ini ialah sijil kaunselor berdaftar dan perakuan amalan. Seperti yang saya katakan tadi, kita kaunselor yang berdaftar, kita mempunyai sijil. Kita ada lesen di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi itu adalah sijilnya. Kau orang kata, apa bukti awak kaunselor berdaftar? Apa bukti awak ada lesen? Ini kita tunjuk lesen kita. Dan di mana lesen ini akan di-renew setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun kita kena renew lesen ni. Jadi kalau tak ada lesen ni, kita tak boleh buat sesi counselling. Kak Yana, macam mana Kak Yana? Mesti adik-adik nak tahu macam mana nak tahu kaunselor tu ada kaunselor berdaftar atau tak perakuan amalan. Okey, macam mana nama kan kat belakang nama. Ya betul Wani. Betul Kak Wani. Macam yang saya katakan tadi, saya macam setiap kaunselor berdaftar ada title dekat belakang dia. Macam saya tadi, Nolena binti Syarifuddin KDPA tu. So kalau orang kata KDPA tu apa? So itu adalah jadi kaunselor berdaftar. Macam Kak Nisa, Wan Karunisa. Okey. Kak tak dengar saya ke? Saya dengar. Ya. Dengar. Okey. Terkejut saya. Okey. Dah. Kak Nisa. Okey. Naik Kak Nisa. Tak apa, proceed dulu nanti Kak Nisa masuk ke sini. Okey. So DJ kaunselor berdaftar ini kita kena renew setiap 2 tahun sekali. So bukan mudah kita nak dapatkan lesen kaunselor berdaftar ni. So jadi sebab ada, kita gunakan dengan sebaiknya. Okey? Faham semua adik-adik Okey, seterusnya Kak Nisa. Okey. Macam saya katakan tadi, kita ada kaunselor berdaftar, kita ada lesen kan. Jadi nak tanyalah, semua ni faham ke apa itu kaunseling? Faham ke? Mungkin orang kata kaunseling ni nak ceritakan masalah, hanya orang ada masalah je jumpa kaunselor. Kan? Betul. So sebenarnya tak semestinya orang ada masalah je yang jumpa kaunselor kan.
Betul, tak semestinya orang ada masalah je yang jumpa kaunselor. Itu adalah mentaliti setiap orang, itu adalah persepsi setiap orang. Jadi kalau boleh adik-adik ingin saya tegaskan di sini bahawa janganlah ada pemikiran yang orang yang jumpa kaunselor ni adalah orang yang bermasalah. Tidak, kita bukan menghukum, kita bukanlah nak mencari kesalahan pelajar-pelajar. Bukan. Jadi sebenarnya orang yang jumpa kaunselor ialah orang yang sayang kepada diri dia. Setuju tak Kak Wani dengan Kak Nada? Setuju. Sebab dia nak berubah. Ataupun dia nak berkongsi. Dia nak berubah. Dia nak improve diri dia lah. Tak semestinya bermasalah sebab kebanyakan pelajar bila tahu nama dia panggil, saya ada buat masalah apa cikgu? Betul tak? Biasa kan? Biasa. Dia fokus pada masalah kan? Dia fokus pada masalah. Saya ada buat masalah apa cikgu? Dia dah berubah. Kalau panggil tu kan, muka macam kalau siapa yang selalu datang sesi kaunseling dia dah tahulah. Tapi kalau siapa yang macam jarang datang, muka tu dah macam tak kena dah kan, muka sedih ada, muka keliru, tak tahu kenapa kena panggil ni. Tapi bagi pelajar yang nak dipanggil untuk sesi kaunseling, dia orang dah tahu dah, tak payah nak cerita dah tahu. Maksudnya kena semua pelajar tu ada rasa datang sesi kaunseling, okey inilah peluang aku untuk berkongsi. Peluang untuk berkongsi apa masalah pelajaran ke, masalah diri ke, rasa ada tak kena, masa ni lah ada orang yang profesional untuk membantu. Kaunselor ni adalah kaunselor profesional untuk bantu adik-adik pelajar-pelajar. Seri ke semi pun, seri pun ada juga. Seri pun ada. Seri kan? Betul macam Afiq cakap tu, pernah bersesi ya. Saya ingat. Klien Wani dah ada dah. Klien dah ada. So sebenarnya risaulah adik-adik kalau nak berjumpa dengan kaunselor ni, kerana kita macam tadi saya katakan tadi, kita kaunselor berdaftar, kita ada lesen di bawah lembaga kaunselor. Jadi kita berpegang kepada etika kerahsiaan. Betul. Jadi kalau kita satu lagi sebut kalau sebut pasal etika kan, kalau etika ni kadang-kadang pelajar ni dia macam dia rasa apa yang dia share dengan kawan-kawan tu adalah lebih selamat, lebih macam kan rakan sebaya ni, kawan-kawan anak-anak mesti rasa macam lebih difahami, lebih didekati kan, rasa kawan-kawan faham, memahami, tapi sekadar memahami apa yang cerita, mungkin faham tapi kadang-kadang ada pelajar-pelajar ni berkongsi dengan kawan-kawan tapi kawan-kawan menyampaikan pula kepada orang lain kan. Jadi ada mungkin perkongsian apa-apa yang tentang diri tu mungkin ada aib kita ke, ada ataupun kita sendiri macam rasa macam tak perlu kongsi dengan orang lain, mungkin kita rasa malu ke kan, tapi dengan kaunselor bukan macam tu. Kita ada etika kerahsiaan, kita ada sesi grouping kan, bukan sekadar sesi individu sahaja. Sesi group, kumpulan, kita sama-sama belajar, kita tahu masalah orang lain dan kita cuba lagi bantu masalah kawan-kawan kita. Bukan sekadar kita cerita je habis kat situ kan, tapi kawan apa yang kawan boleh tolong, apa yang kawan boleh bantu. Sebab itulah kalau nak berkongsi kena jumpa dengan orang-orang yang betul-betul yang boleh bantu, bagi peluang untuk awak berkongsi dan pastikan benda tu adalah etika kerahsiaan. Maksudnya tak menyampaikan kepada orang lain. Betul tak Kak Yana? Betul. Sebab kalau kita cerita dekat kawan macam Cikgu Nisa kata tadi, kita adakah kita pasti yang kawan kita tu takkan cerita, takkan hebahkan kat kawan-kawan kita yang lain kan? Jadi kalau kita cerita dengan kaunselor ada kaunselor berpegang kepada etika kerahsiaan, dan kalau kaunselor itu sendiri bocor rahsia, maka kaunselor itu dah langgar etika kerahsiaan dan kaunselor boleh dikenakan tindakan. Macam tu Cikgu Nisa Okay. So jadi maksud kaunseling yang sebenarnya adalah proses berhubungan menolong, yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional. So jadi
satu proses perhubungan. So kita kaunselor ni, kita nak membantu pelajar-pelajar ni, kita nak membantu klien kita. Tetapi apabila kita sebut berkaitan dengan proses, maka proses itu adalah memakan masa. Proses itu bukanlah hanya sekali perjumpaan, kebiasaannya dia beberapa kali perjumpaan. Itu yang dinamakan proses yang berkali-kali. Proses sebabnya apabila sampai kita nak dapat celik akal itu sepanjang tempoh proses itu. Okey? Dan bagi menghasilkan perubahan dan juga berpegang kepada etika kaunseling itu tadi. Okey, teruskan Kak Nisa. Harap semua boleh faham dengan definisi kaunseling ini. Macam definisi kaunseling tu, walau kita yang adik-adik yang dah biasa buat sesi kan dengan akak-akak kaunselor dengan Cikgu Nisa, mesti ada dalam tu mesti akan ada diselitkan definisi kaunseling, mesti diorang akan lagi faham lah dengan etika kerahsiaan semua. Semasa sesi kaunseling berjalan tu mesti ada penerangan mengenai benda tu kan, dan ada tanda tangan inform concern kan, semua tu benda tu sama je. Sebelum kita memulakan sesi kaunseling, kita sebagai kaunselor kita perlu menerangkan beberapa perkara, antaranya etika kerahsiaan itu tadi. Kemudian adik-adik kalian akan isi borang. Jadi borang itu kamu ada tanda tangan, jadi itulah yang dinamakan inform consent. Cikgu Nisa nak tambah apa-apa ke? Kak Nisa. Tak ada. Okey. Jadi antara sikap kaunselor yang perlu ada di dalam kaunseling ni, sikap kami, maksudnya sikap saya, sikap Kak Wani, Cikgu Nisa, sikap Kak Nada. Jadi kami ada semua ni, kami perlu ada semua ni. Kongruent itu apa? Jujur. Maksudnya kita perlu jujur di dalam kita menjalankan sesi kaunseling itu. Kemudian kita perlu empati. Empati dan simpati adalah dua perkara yang berbeza. Simpati ni kita hanya merasai apa yang dirasa, hanya surface sahaja. Tetapi empati, kita masuk ke dalam diri dia. Okey, saya faham apa yang kamu rasakan. Jadi sekarang kamu rasa sangat sedih sekarang ni. Itu empati. Kita merasa sendiri apa yang ada di dalam hati dia. Kita maksudnya orang kata masuk ke dalam kasut dia, contoh macam tu. Kan? Kemudian penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat ini maksudnya siapa-siapa sahaja yang nak berjumpa dengan kami, orang ini, boleh, kami tidak akan menolak. Itu nama dia penerimaan tanpa syarat. Okey, so jadi kalau adik-adik yang nak berjumpa dengan kami, kaunselor ni, boleh saja willing untuk berjumpa dengan kami. Macam yang saya katakan tadi, kalau jumpa dengan kaunselor ini adalah orang yang sayang kat sayang diri dia sendiri. So jadi lepas ni kalau sayang dirinya, jumpa dengan kaunselor. Jadi kami kaunselor tidak akan menolak klien, kami akan menerima klien tanpa syarat. Setuju Kak Wani, Kak Nada, setuju? Setuju. Betul. Bilik kaunseling tu memang mengalu-alukan kedatangan semua adik-adik pelajar. Betul. Faham tak penerimaan tanpa syarat tu macam mana? Faham Ada adik-adik ya? siapa-siapa pelajar nak interrupt ke, nak bagi, nak tanya soalan ke, boleh je juga tanya. Betul, boleh tanya. Bagus, Danish faham. Teruskan. Danish je ni, mana yang lain? Aktif listener. Okey. Teruskan. Panjang betul kita pengenalan. Mukadimah saja dulu. Ini barulah kita nak masuk ke yang betul-betul. Okey, yang mana ada soalan boleh nak ajukan soalan. Soalan. Nanti kita ada Q&A. Okey, bagus. Tanya apa-apa je soalan, insya-Allah. Tanya apa saja. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, kaunselor ini penerimaan tanpa syarat. So nak cerita apa-apa pun kita boleh terima. Betul semua Betul. Macam mana Kak Nada? Kak Nada? Syarat. Inilah maksudnya apa-apa rahsia yang dicerita, and kaunseling ni juga proses untuk mengenali diri. Kadang-kadang kita ada rasa marah, kita tak faham kenapa kita rasa marah, situasi macam tu. Dekat dalam sesi kaunseling juga kita membantu interpret you punya situation
kenapa berlaku macam tu lah. Mengenali diri dengan lebih dalam. Betul Kak Nada. Itu mengenali diri dengan lebih mendalam. Betul. Ada orang dia pun tak kenal diri dia macam mana kan. Dia tak tahu personality diri, tak tahu aku ni jenis pemarah ke, aku ni jenis saya rasa saya macam cepat mudah marah ke kan. Macam dekat sesi pun kita boleh cuba kongsi macam mana. Mungkin kalau kata jenis yang marah, jenis yang suka memberontak, kalau mak ayah cakap apa-apa kita rasa selalu nak lawan kan, nak lawan cakap. So mungkin ada kawan-kawan yang ada idea untuk bantu, bagi guide untuk pada kita kan. Okey, bagus. Kalau penerangan jelas, Alhamdulillah. Okey, so kita teruskan dengan slide kita yang seterusnya. Okey, COVID-19 bukan satu alasan. Okey, dekat sini banyak yang kita boleh kupaskan. Bukannya COVID ni, okey, kita lockdown ini, kita negara kita dilanda COVID ini bukanlah alasan tak boleh buat kerja sekolah, bukanlah alasan tak boleh join PDPR, bukanlah alasan tak boleh tolong mak bapak juga dekat rumah. Tetapi jangan jadikan semua itu sebagai satu alasan. Kerana apa? Ndak sendaya tak nak 1000 dalih. Biasa dengar tak macam tu? Biasa. Biasa kan? Okey, seterusnya. Okey, jadi kita anggaplah apa yang berlaku sekarang ni dengan lockdownnya ini, dengan pandemiknya ini, dengan PDPR-nya ini, kita anggaplah itu semua sebagai satu perkara yang positif dan kita kena bersyukur. Okey, kita tak boleh nak ubah semua ini. Okey, siapa kita untuk mengubahnya? Okey, jadi apa yang ada kita kena terima dengan bersyukur dan kita kena positif. Ya, sampai bila kita nak negatif? Okey, sudah semestinya kita kena sentiasa menjadi bersikap positif. Okey, untuk bahagia dan ceria sepanjang masa, kita perlu sentiasa melihat sesuatu itu dari kaca mata positif. Okey, seperti saya katakan, pandang dari sudut positif. Kalau kita tengok benda itu baik, maka jadinya baik. Kalau kita tengok dari sudut yang buruk, maka jadinya buruk. Okey, kemudian jadi sentiasalah berfikiran positif. Bersangka baik dengan nikmat pemberian Tuhan. Setiap apa yang berlaku ini pasti ada hikmahnya. Kan? Jadi saya yakin adik-adik semua yakin boleh terima semua ini dengan baik. Boleh terima ini dengan rasa yang bersyukur. Okey? Kemudian kalau takkanlah boleh join kita punya program ini kan? Walaupun secara terpaksa Jadi walaupun secara terpaksa tapi kita kena latih diri kita untuk menyertai majlis-majlis ilmu macam ni. Kemudian meluangkan banyak masa bersama-sama keluarga. Inilah masa dia untuk kita meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga. Contohnya kita lebih banyak masa kita kat rumah. Mungkin kalau macam sebelum ni kita dari pagi sampai ke petang kita dekat sekolah. Lepas tu bila petang dah balik sekolah tu dah penat. So mandi, rehat sekejap. Lepas tu mungkin adalah masa sekejap dengan keluarga nak makan-makan bersama-sama. Lepas tu malam nak buat kerja sekolah. Jadi bila masa untuk kita bercerita bersama-sama dengan ibu bapa kita? Ya. Jadi anggaplah ini sebagai satu platform untuk kita merasai bersyukur, untuk kita merasai nikmat dengan ibu bapa itu sendiri, dengan keluarga kita sendiri. So anggaplah ini juga sebagai satu untuk kita menjadi anak yang soleh dan solehah, di mana kita membantu meringankan kerja ibu bapa kita. Contoh kita bantulah sapu rumah ke, bantu kita masak ke. Kalau kita kat sekolah ada kita nak belajar, ada sempat ke kita nak belajar memasak kan. Jadi kita cuba ini untuk kita belajar memasak bersama-sama dengan ibu bapa, meluangkan masa bersama mereka. Okay. So seterusnya so kalau Kak Wani, Kak Nada, Cikgu Nisa nak tambah apa-apa boleh tambah. Mungkin saya ada tertinggal. Seterusnya Kak Nisa. Peluang pengajaran secara kreatif dan inovatif. Okey. Kita anggaplah peluang ini, kita anggaplah apabila kita ada lockdown ini, apabila kita ada PDPR ini, kita belajar berkenal dengan Google Meet.
kita belajar kenal macam ni satu platform kita kan. Kita belajar kenal dengan Google Meet. Okey, cuba kalau kita fikirkan balik. Katakanlah tak ada PDPR ni. Adakah kita familiar dengan Google Meet ini? Mungkin kita tak pernah kenal pun. Boleh belajar bantu mak ayah di rumah, betul. Betul Ustaz. Banyak kita boleh belajar membantu ibu bapa di rumah. Macam adik-adik ni mungkin yang tingkatan satu baru nak kan. Bukan setakat kita dapat belajar online saja kan. Tapi dapat rapat eratkan hubungan keluarga kita kan. Parents pun kebanyakan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. work from home kan. Betul. Masing-masing sama lalui kan. Mak ayah pun bekerja dari rumah. Jadi medium pembelajaran semua, medium bekerja semua pun macam tu juga kan. Bukannya sekadar Online, kita belajar pun sama. saja. Betul. Meeting, mesyuarat. Okey, ibu kamu frontliner ke? Belajar. Afiq Ifwat. Mungkin yang mana Afiq bukan Ifwat bekerja dari ibu. work from home. Mungkin mak ada frontliner ke. Frontliner. Mak doktor Betul memang lah. frontliner kan. Frontliner. Tapi tak apa, Afiq sekurang-kurangnya Afiq ada dekat rumah, Afiq boleh meringankan tugas mak bapak, Afiq boleh tolong sapu-sapu rumah ke kan, nanti kalau mak balik, frontliner sudah semestinya penat kan. Jadi bila dah sampai rumah, jadi dia tengok rumah bersih senang hati dia tengok. Begitu Kanada Betul. Bagus, alhamdulillah. Okey, so kita teruskan tadi. Okay, so adik-adik lebih kenal dengan Google Meet sekarang ni. Contoh kemudian menjimatkan masa dan tenaga. So, okay, contoh macam PDPR ni kan. Ada je saya ada melihat kawan-kawan yang lain ada yang dia PDPR dia seronok tau. Sebab tak payah nak bangun pagi, nak nak iron baju, nak mandi. Kan terus bangun je. Terus je buka Google Meet, join PDPR. Pernah tak semua buat macam tu? Pernah. Mesti ada yang pernah kan? Ada yang Dennis cakap tak jelas. dalam selimut pun ada ni. Yang dalam selimut pun ada. Dennis macam mana Dennis? Dennis macam mana Dennis? Pernah Dennis pernah. Tak Bagi boleh 5 minit nak nak tak boleh nak pakai kasut, semua dah ni. Dah buka je Google Meet, laptop apa semua dah ada dah dekat depan. Tak payah nak ni apa semua. Sambil-sambil makan kan? Sambil-sambil makan tu yang syok tu kan. Tengok macam walaupun macam saya guys, contohlah kita nak bagi contoh situasi kat sini, walaupun saya berada di kampung memanglah susah untuk mencari line, tapi sambil-sambil kita menikmati suasana kat luar ni depan sawah padi ni. Jadi Kak Yana, sambil-sambil Muhammad Hakim cakap 5 minit nak kelas baru bangun. macam Sama juga akak Nada, Kak Yana sebelum ni pun ada pernah, walaupun kami master tapi kami ada belajar, ada kelas online juga sebelum ni. kelas online. So sama juga situasi ni pun sama juga. Situasi dia sama kan? Situasi sama sama juga. Kak Nada, Kak Wani, kita sama sebab kita pelajar. Macam yang kami katakan tadi, macam saya katakan tadi, kami ni bekerja dan juga belajar. So bekerja sambil belajar. Berarti lah bukannya benda mudah. Okay? Jadi bila online ni kita rasa macam jimat masa kan? Tak gitu Kak Wani, Kak Nada kan? Betul? Betul. Persediaan tu pendek je. 5 minit je kan. Tak perlu nak macam pergi kelas kan? Dan of course lah macam tadi kan Kak Yana ada cakap pengajaran secara kreatif dan inovatif. Yelah sebelum ni kami pun sama macam adik-adik, tak tahu pun Google Meet ni macam mana nak guna, macam mana lagilah Google Meet nak kena present dalam ni apa semua. Tapi kita boleh dikatakan satu peluang untuk kita explore benda tu. Betul. Explore benda tu untuk belajar secara online, bukan setakat Google Meet, Zoom, Webex, macam-macam platform lagi yang boleh kita ni. Betul. Satu lagi pasal secara online. Pembelajaran dalam talian ni online. Kalau kat sekolah kita ni kita panggil ODL dan online distance learning. ODL. Diorang ni kadang mungkin kalau sekolah kita panggil macam tu lah kan, ODL jadi orang tahu PDPR pun diorang faham lah kan PDPR. Okay, cumanya
sebenarnya bila belajar ni kalau ikut kan macam siapa tadi cakap tadi belajar 5 minit nak lagi 5 minit nak kelas baru bangun kan. Sebenarnya kalau kita dalam pandemik ni cikgu rasa dah lama kan, dari tahun lepas lagi kita dah start kelas kan. Sebenarnya kalau awak dah biasa belajar setiap hari, amalkan rutin kehidupan kita setiap hari, bangun pagi awal kan, bangun pagi, okey kita dah tahu dah kelas. Mungkin kalau sekolah menengah cikgu tak silap pukul 9 dah ada kelas kan. Jadi bangun awal-awal pagi siap macam kita nak pergi sekolah ke kan. Bangun subuh tu ada waktu untuk macam kat sekolah awak solat duha kan. Okey, buat solat duha, breakfast ataupun kalau kata mak ayah bekerja daripada rumah, tolong mak ayah buat breakfast. Sambil-sambil dalam pukul 9 tu awak dah terus masuk kelas kan. Jadi jangan terlalu masuk kelas. Jadi kita kena jaga juga kan adab kita untuk bila kita dalam keadaan bersedia untuk menerima ilmu tu, maksudnya kita akan dimudahkan untuk mendapat ilmu kan. Tuhan akan bagi kemudahan kita untuk menerima ilmu, adab kita dalam menerima ilmu tu kan. Jadi lebih bersedialah, tak adalah macam setiap hari sepanjang kita cuti cuti sekolah ni kita ada kelas, setiap kali 5 minit nak masuk kelas pun barulah kadang-kadang terlepas tidur bangun-bangun dah habis kelas lah. Cikgu tunggu dalam tak sini, mana Danish ni, mana ni tak masuk lagi ni, rupanya dah buka tertidur balik kan. Jadi kita nak Tuhan mudahkan urusan kita menerima ilmu yang cikgu bagi. Cikgu-cikgu ni kalau ikut kan dari malam lagi dah prepare apa nak ajar anak murid ni hari ni, esok ni nak ajar apa kan. Cikgu prepare, buat bahan bacaan, buat bahan pengajaran untuk bantu anak-anak kita pelajar-pelajar semua faham kan. Lepas tu penerimaan pelajar kenalah sama-sama juga menghargai usaha daripada guru-guru kita. Cikgu bersedia kan bersengkam mata buat slide, gunakan macam-macam apps untuk awak rasa lebih seronok untuk belajar. Jadi cuba hargai apa yang cikgu-cikgu dah buat. Okey, masuk dalam keadaan bersedia kan. Bila cikgu tanya soalan ke dalam kelas, cuba bagi respon kat cikgu-cikgu. Tak adalah cikgu rasa macam cikgu je mengajar. Cikgu je mengajar seorang-seorang tapi awak tak respon pun kan. So pembelajaran online ni walaupun tak bersemuka, tak sama macam kat sekolah, kita pun boleh interact. Sama macam Cikgu Nisa dengan Kak Yana ni kan. Bila Cikgu Kak Yana present, ada idea yang mana ni, kita pun sama-sama ni. Barulah pembelajaran tu akan jadi lebih mudah kan. Macam kita duduk kalau awak masuk mungkin dekat sekolah pun sekarang ni kalau sebelum ni mungkin awak ada grouping ke kan. Sebenarnya bila kita sama-sama belajar interaksi dua hala ni, bila kita interaksi dua hala, kita akan ajar diri kita supaya faham okey kawan-kawan kita faham macam ni, okey kita elaborate lagi kan. Kita bagi dari side faham yang kita faham kan. Sama juga dengan dalam kelas. Kalau cikgu ajar, okey cikgu boleh tak saya nak cakap, okey macam ni yang saya faham, macam ni. Okey cuba interact kan. Cikgu rasa kalau cikgu-cikgu lain yang dengar mungkin dia orang lagi seronok bila awak berminat untuk dengar, untuk faham, untuk bagi tahu awak faham macam mana. So mungkin kalau ada salah yang awak faham tu, mungkin cikgu boleh betulkan kan. So itulah cara kita untuk pembelajaran tu lagi rasa ada sesuatu yang kita dapat setiap hari. Tak adalah kita setiap pagi tu nak bangun tidur, lepas tu habis kelas tutup, sambung tidur balik kan. Jadi tak seronok lah macam tu kan. Ilmu yang kita dapat pun macam yelah habis kat situ, kita pun dah lupa dah lepas tu kan. Jadi at least kita ada interact, cikgu tulis apa yang cikgu ajar kan, buat latihan cikgu ajar. Jadi keseronokan hari-hari tu walaupun awak berada di rumah tu, maksudnya awak akan terisi lah masa awak akan ada rasa buat sesuatu yang bermanfaat setiap hari. Even kelas setiap hari pun 3 kelas je saja kan. Kalau ikut jadual sekarang ada waktu 1 jam dengan cikgu, 1 jam kemudian ada waktu tutorial kan.
Jadi masa tutorial itulah waktu untuk pelajar belajar semula, tanya cikgu, masa untuk tanya cikgu. Janganlah habis 1 jam tidur, sambung tidur. Lepas tu kelas pukul berapa pula? Pukul 11, pukul 12 baru bangun pula. Tak seronoklah macam tu kan. Betul. Tu antara adablah pembelajaran secara online di rumah. Okey, seterusnya Kak Yana, ada yang lain nak sambung? Okay, seterusnya macam yang sebab tu saya tadi tu suka ada. tutorial. Betul. Macam Puan Rugaya tadi ada cerita dia kata kalau kita niatkan kerana Allah, insya-Allah Allah akan mudahkan, kan? So yelah sudah semestinya kalau kita nak buat sesuatu tu, sebab tu saya kata berfikiran positif. Jadi kita anggaplah semua ini memang pasti ada hikmahnya. So kita jangan menyalahkan takdir, kan? Jadi kalau kita tak rasa kalau kita tak rasa PDPR, kita tak rasa berjumpa dalam Google Meet ni. Jadi dia rasalah macam lebih fleksibel dan lebih seronok lah. Terusnya Kak Nisa. Yang nombor 3 slide yang seterusnya. Menambah kemahiran baru. Menambah kemahiran baru ni apabila kita menyertai webinar online dan menambahkan lebih banyak ilmu pengetahuan. Contoh saya nak beritahu contoh. Kita menambah kemahiran baru ni bukan sahaja kita PGPR saja, malahan banyak lagi program-program yang dianjurkan secara online. Contohnya ada program ceramah memang banyak, program motivasi memang banyak diadakan secara online dan itu adalah menjimatkan wang dan tenaga. Jadi kalau kita apa nama dulu lah, menjimatkan wang dan tenaga. Banyak yang free je kan kat luar sana. Betul, kebanyakan free. Kalau kita pergi face to face, contoh memang sangat mahal. Jadi apabila kita online, buka saja Facebook Live, banyak semua free. Itu program ceramah, program motivasi. Ada juga proses memasak. Mana adik-adik yang nak belajar memasak itu so boleh menyertai, ada banyak online. Sebenarnya banyak je yang dah dikreatifkan secara online ni. Walaupun memasak pun boleh diadakan kursus memasak dan lagi murah daripada face to face. Kemudian kita lebih berdisiplin, berdikari dan berfikiran matang ini. Apabila kita rasa kita dah join online ni kan, kita akan mendisiplinkan diri kita tepat pada waktunya. Kadang-kadang bila kita buat program online, kita lagi on time daripada kita datang betul-betul tu. Contoh katakanlah program ni start contoh katakanlah 2:30 tadi. 2:30 baru kita dah online Google Meet ni. Kan kalau macam dekat dalam kelas cikgu nak kena tunggu semua ada datang awal pagi sekolah kan. Jadi kita disiplinkan diri kita dengan PDPR ni dan juga kita akan lebih berfikiran kita tahu waktu kita hari ni kelas ni pukul ni, kelas ni pukul sekian-sekian. Jadi kita dah atur jadual kita dengan baik. Macam yang Danish kata dia suka perubahan jadual yang terbaru ni. Sebab sesuatu kerja sangat mudah dengan ada pertolongan dan bimbingan dari guru-guru. Bagus ni Jadi gunakan dengan sebaik Danish dan juga rakan-rakan yang lain. Terusnya Kak Nisa. Ada apa-apa nak tambah ke Kak Wani dan juga Kak Nada sebelum kita pergi kepada tips mengurangkan stres ni? Saya nak tambah lah. Saya nak tambah tadi kan ada ada pelajar sebut yang diorang bangun 5 minit sebelum kelas kan. Tapi saya faham juga kadang-kadang pelajar ni tidur lambat, buat homework kan. Lepas tu diorang tak cukup tidur and nak jaga expectation kat rumah daripada keluarga. Benda tu pun susah juga kan. Jadi apa kita patut buat ni, kita cuba jaga rutin kita. So katakanlah satu hari tu bangun lambat, kita tak keep it like every day lah macam tu. So maksudnya kita akan cuba jaga bangun pagi, tidur on time. So rutin tu sendiri membantu dekat kita mengawal emosi kita lah. Saya nak tambah lah. Lama-lama dia dah terbiasa kan. Kan ada? Kebiasaan. Betul. Dan yang paling penting walaupun secara online, yang paling penting adab tu tetap kena ada kan. Kita nak menuntut ilmu, cikgu dah prepare semua macam cikgu Nisa cakap, cikgu dah prepare daripada malam. Cikgu cikgu kan ada yang dah berkeluarga, anak-anak dia orang pun anak-anak dia orang pun
belajar secara PDPR. online juga, nak kena ni apa semua, PDPR apa semua. So kita cuba ringankan beban cikgu tu, kita cuba bagi apa orang kata penghargaan dengan apa, dengan Menjaga dengan adab. cara Usaha kita sikit kan. menjaga adab. Kita bagi betul-betul komitmen masa kita dalam kelas tu. Betul. Jadi cikgu tak adalah rasa nak tunggu lama, mana anak murid tak masuk lagi apa semua. Betul. Kita cuba ringankan macam Puan Rogaya cakap tadi, kalau kita niat dengan betul, insya-Allah Allah akan tolong kan. So yang paling utama walaupun online, ada adab tu terhadap cikgu, terhadap ustaz-ustazah kena jaga juga. Betul je lah. Nada macam ada nak cakap sesuatu ke? Nada. Tak ada. Tak ada kan? Okey. Okey, so seterusnya Kak Nisa. Tips untuk mengurangkan stres. Okey. Okey, jadi kesimpulan sebelum saya pergi kepada tips untuk mengurangkan stres ini, secara kesimpulannya apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya, janganlah jadikan COVID ini sebagai satu alasan untuk kita macam tadi, untuk kita tak join PDPR, janganlah jadikan sebagai alasan untuk kita tak membantu ibu bapa. Janganlah jadikan alasan untuk kita tidak beradab kepada ibu bapa, tidak beradab kepada cikgu-cikgu macam yang Kak Wani katakan tadi. Jadi ambil yang baik. So yang mana yang buruk kita tinggalkan. Okay, so saya nak kongsi untuk mengurangkan stres ini kerana ramai yang kita dengar orang kata pandemik ini menyebabkan stres apa semua Jadi kita nak kongsi sikit. Macam yang saya katakan tadi kita apa-apa kita kena fikir positif. Tapi saya nak terangkan juga berkaitan dengan tips untuk mengurangkan stres ni. Mungkin ada adik yang stres ni kan? Ada yang stres? Harap semua ambil maklum lah. Ada yang stres kan semua? Stres itu biasa. Okay? Stres itu biasa. Ini saya terangkan di sini. Sebenarnya kita juga perlu ada stres dalam diri kita. Kerana apa? Kalau kita rasa diri kita berada pada tahap selesa juga, sampai bila-bila kita tak akan mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita rasa kita ada stres, contoh kita rasa stres dengan kerja sekolah banyak sangat ni kan. Jadi kita akan secara automatik kita akan rasa yang diri kita ni, kita akan push diri kita untuk siapkan kerja sekolah. Kalau kita rasa tenang, kita akan rasa selesa sangat. Sampai bila pun kita tak akan siap kerja sekolah tu. Setuju tak semua? Setuju. Kan? Stres kan dia ada dua kan, stres. Dia ada stres positif dan negatif kan. Jadi kita ambil yang stres yang positif, kita buangkan stres yang negatif. Stres yang negatif itu yang kita rasa, stres negatif itu yang kita rasa macam diri kita dah tak dihargai, kita rasa hidup kita tidak bermakna lagi, kita rasa macam dah tak bernilai, kita rasa macam dah tak ada apa-apa dekat dunia. Kita membuatkan itulah stres yang negatif. Dia tak pandai untuk menguruskan stres dengan cara yang bijak. Dia tak pandai nak jadikan stres itu secara stres yang positif. Okay. Jadi macam mana kita nak kurangkan stres itu? Mari kita tengok tips yang pertama. Tips yang pertama Kak Nisa. Okey, yang pertama ialah bersenam. Okey, saya bagi tips yang mudah-mudah supaya adik-adik dekat rumah lepas ni cuba buat. Okey. So cuba buat. Dia kalau macam kita cakap je tapi kalau kita tak buat tak jadi juga. Kita kena cuba buat. So lepas ni adik-adik kita cuba buat. Okey. Okay, so yang pertama ialah kita bersenam. Bersenam yang ringan-ringan. Dekat rumah pun kita boleh buat senaman. Okay, so senaman apa adik-adik yang kita boleh buat kat rumah? Tegangan otot, ketegangan otot Dan kita senaman apa boleh? Kak Wani, Kak Nada, apa yang boleh kita buat senaman dekat rumah contohnya? Saya buat mungkin tabata. boleh ni pada waktu yang sama dengan family tu. Dengan family tu kan boleh kemas-kemas rumah tu pun dah satu senaman juga kan. Betul. Ya, Kita betul. keluarkan peluh. Berkebun ke apa aktiviti dengan family pun. Betul, aktiviti dengan family. Betul. Kak Nada tadi buat apa? Kak Nada cerita tadi? Oh, saya boleh Kak search Nada. dekat YouTube ke macam exercise. Saya banyak buat tabata lah. Tapi macam Kak Wani cakap lah. Kak Wani cakap dia kita ambil kesempatan kita bersenang dengan ahli keluarga ke supaya kita lagi hubungan kita lebih erat lah.
Betul. Okay. So macam tengok macam Kak Nada pun dia search kat So YouTube. kita banyak dapat dia dua-dua lah. Betul. Boleh buat Zumba kan, yoga kan. Kalau Kalau apa Wani? tak, maksudnya kalau macam kita exercise ni kan, kalau kita buat dengan family, so kita dah dapat dua lah kan. Waktu dengan family dah dapat, dengan Betul. ayah apa semua kan. Untuk PDPR ni, untuk sekarang ni kan, secara online apa semua tu. So kita pun boleh hilang stres. Betul. Hubungan kita dengan keluarga lah, dengan mak ayah pun dah lagi, dengan adik-beradik apa semua, kita boleh dapat juga benda tu. Betul. Boleh eratkan lagi hubungan. Pada masa yang sama kita boleh exercise, hilang stres. Betul. Kita dapat mengerat lebih banyak masa dengan keluarga. Lepas tu sihat tubuh badan pun kita dapat kan. Apabila kita bersenang, kita mengeluarkan penuh, kita dapat sihat tubuh badan. Betul? Okay. So tips yang kedua, mari kita lihat. Mana Kak Lisa? Kak? Next. Slide Okay, yang kedua. Berurut. Okay, cuba urut dekat tapak kaki tu untuk meredam. Dia panggil apa? Reflexology kan? Kita punya tangan kita ni pun kan, kalau dulu Cikgu Nisa ingat masa zaman sekolah universiti, kalau kita mengantuk pun sebenarnya kita ada cara tau. Kita akan tekan hujung jari ni supaya hilang mengantuk. Sebab apa? Mungkin ada tak siapa tahu sebab apa kena tekan hujung jari? Yang kena urut ayah saya. Tak apalah awak Danish urut ayah. Tak apa. Okey, urut kita kena tekan hujung jari tu pun supaya darah kita akan lancar. Macam kata awak belajar. Bila belajar awak duduk dekat meja kan, bila kita duduk terlalu lama, lebih daripada setengah jam, sebenarnya bila kita mengantuk kita kena bangun. Sebenarnya kita tak boleh duduk lama-lama. Duduk 30 minit kita kena bangun berdiri supaya aliran darah kita, oksigen aliran darah dalam badan mengalir dengan stabil. Kalau tak, nanti kalau tiba awak duduk lama, bila awak bangun awak rasa pening. Maksudnya kita sistem peredaran darah kita tak smooth kan, tak berjalan dengan lancar kan. Sama juga kita mengantuk ke, sebab apa mengantuk? Oksigen tak sampai ke kepala kan. Kita minum air. Sambil belajar pun sediakan air mineral, air dalam botol, dalam cawan ke, letak atas meja. Saya setiap ilmu yang kita dapat tu, kita ada energi daripada badan kita sendiri untuk respon, untuk masuk dalam kepala kita. Kalau tak kita akan lemau, lesu je kan. Kena ada pergerakan. Even kita sendiri pun boleh urut kan. Ni tangan, lepas tu kalau tak ada orang yang nak urut, kalau macam siapa tadi cakap ayah dia urut dia urut ayah dia kan. Boleh juga suruh ayah urut dia kan, sambil-sambil kelas tu ke kan, rasa macam tegang je otak ni, menerima ilmu banyak sangat kan. Boleh ni. Lepas tu kita satu lagi, kita kena tekan ni cuping telinga kita ni. Cuba rasa cuping telinga masing-masing. Kalau mengantuk kita boleh kalau pegang tu tak rasa sakit tu, maksudnya tidurlah tu kot. Yelah. Kita tekan tu supaya ada tak rasa sakit. Bila hilang rasa sakit tu, ada rasa sakit tu, maksudnya kita sedarlah kita tak tidur. Kalau kita pun suruh tekan, tak tekan. Dia rasa sakit. Alhamdulillah Tuhan hadirkan rasa sakit tu kan. Maksudnya kita ada nikmat-nikmat Tuhan yang Tuhan bagi ni kan. Kita ada panca indera kita ada telinga, ada mata kita untuk mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Okey. Kalau mengantuk, picit telinga dalam kelas tu. Time PDPR, time ODL tu, picit telinga. Tu pun boleh kata berurut juga, senaman untuk diri kan. Macam mana nak buat? Jangan kata mengantuk time kelas, terus tidur. Tak boleh lah macam tu. Jangan melayankan perasaan mengantuk tu sangat. Buat sesuatu tu something, supaya kita fokuskan kepada sesuatu. Orang kata kita belajar ni belajar betul-betul. Kalau kita rehat betul-betul. Kalau belajar tu mengantuk. Tidur betul-betul. Kalau kita belajar mengantuk tu, buat bagi betul-betul,
buatlah cara macam mana pun supaya bagi tak mengantuk. Contoh macam tadi kata tarik cepat telinga, picit jari kan. Kan. Kak Yana, betul ke kalau stres ni boleh menyebabkan kegemukan? Kalau makan je Kalau mungkin makan, lah sebab kena exercise. Dennis. Sebab tu ada stres positif dan negatif tadi. Betul. So biasa kalau orang stres dia lagi makan. Lagi stres dia lagi makan. Itu yang menyebabkan gemuk tu tadi. Kan? Jadi amalan tak berapa sihat lah tu kan. Kena exercise jugalah tu Dennis. Kena exercise. Kalau duduk kat rumah biasa kan jadi malas memanglah kan. Tapi kita kena macam disiplin lah, macam kena macam Kak Nada cakap tadi, jadikan benda tu sebagai rutin harian. Lama-lama kita akan biasa. Betul. Ada yang kata baca Al-Quran lah, lepas tu ada tengok kita lawak lah, dengar lagu lah Jadi kita tahu sendiri macam mana setiap orang berbeza kan. Betul. Ambil wuduk. Yelah kan. Kita tahu sendiri macam mana tahap kemampuan kita. Okay, seterusnya tips yang ketiga. Tidur yang cukup. Cakap tadi So jadi kamu pelajar muda-muda lagi ni gunakan tidur secukupnya. Ada saya difahamkan ada pelajar-pelajar yang malam-malam selalu main game. Sampai ada yang tidur lewat malam, ada yang tak tidur pun ada. Jaga malam. Jadi macam mana? Sekurang-kurangnya 8 jam kan tidur. Betul. So, kalau boleh, kalau nak macam tidur siang ni 15 hingga 30 minit sekejap je. Kalau betul-betul tidur tu betul-betul dapat tidur yang berkualiti, dia akan rasa bila kita bangun kita akan rasa fresh. Tapi kalau kita tidur tak berkualiti, lama pun tetap rasa penat juga. Lesu, lemah kan. So itu pentingnya tidur yang mencukupi, tidur yang berkualiti tu tadi. Jadi lagi-lagi pelajar-pelajar kenapa kena perlu tidur yang cukup supaya masa dekat kelas nanti tidak mengganggu pembelajaran. Jadi itu penting tidur mencukupi. Janganlah setiap malam masih nak main game sangat sampai tidur lewat malam. Jelas? Semua boleh jelas? Nak main game tak apa, tapi boleh jangan extend berlebihan lah. Tidur pun jangan sampai berlebihan lah. Dia semua tengah-tengah. Ada keseimbangan kan dalam kehidupan tu. Nak main game tu sebenarnya kadang main game tu pun adalah cara untuk meriliskan stres juga sebenarnya. Terapi diri juga kan. Terapi. Cikgu tak kata salah main game, tapi yang salahnya main game ni bila over limit sampai tak tidur kan. Tu yang jadi salah. Main game tak apa, boleh main game. Main sekejap, release sekejap, okey, stres, okey, lega, ada masa untuk happy-happy, enjoy jap kan. Tapi jangan sampai tu over 1 jam. 1 jam pun sebenarnya dah lebih sebenarnya kan. Dia jangan sampai 2-3 jam. Terlalu masa. Bila kita dah terlalu banyak sangat luang masa untuk main game, kita tak tidur malam setiap hari. Lepas tu macam mana pagi? Mestilah tak dapat nak bangun subuh. Tak dapat nak attend dalam kelas kan. Jadi dah tak ada ni dah kan. Mengantuk. So cuba ajar kehidupan seharian tu biarlah tidur yang mencukupi kan. Rutin ajar diri, memandangkan kita pun lama dalam pandemik ni kan. Kita pun tak tahu berterusan sampai bila. Jadi kita kena biasakan norma baru. Belajar daripada rumah setiap hari, rutin harian kita kena atur. Kalau orang yang biasa ni mungkin ada yang parent dia, ibu bapa dia bagi buat jadual ke setiap hari kan. Waktu ni waktu buat apa, makan, waktu ni waktu tidur, pukul 10 malam mesti tidur, semua tidur. Cikgu rasa ada juga yang ibu bapa yang ajar anak dia macam tu kan. Jadi setiap hari tu timing pukul 10 je dah tidur. Okey, maksudnya bila pukul 10 tu tidur, pagi esoknya awak akan ceria untuk bangun kan. Kita dah cukup tidur. Bila kita cukup tidur, kita segar setiap hari. Jadi tak ada dalam stres kan. Betul. Nak marah ke mak ayah nak marah kita, tak ada dah lah sebab kita
bangun awal boleh tidur kan. Ni tidur tak boleh nak tolong mak ayah kat rumah. Sedangkan masa kat rumah lebih banyak. Sekarang ni kat sekolah pun tak boleh pergi langsung kan. Masa dengan mak ayah je. Mengimbangi emosi dalam kehidupan seharian. Cas tenaga kita kan. Bila kita tidur cukup, dia bagi kita berpandang kita kan. Segarlah setiap hari. Apa ni, kalau kita tak dapat tidur, Tapi dalam masa yang sama kita nak tidur. Oh maksudnya dia mungkin juga. malam susah nak tidur kot. Kan? Cuba ni buat macam ni. Sebab apa tak boleh tidur? Ke dah tidur petang ke? Dia sebenarnya banyak faktor. Sama ada kita dah tidur petang ke ataupun kita dah biasa tidur dalam keadaan lampu terbuka. Kita kena, apa yang kita biasa. Kalau setiap hari-hari yang lain-lain kita biasa tidur, mudah je nak tidur. Tapi hari ni Allah 33 kali. 33 kali. 33 kali yang last dan baca Al-Fatihah, baca insya-Allah awak akan mudah tidur. Awak akan tidur dalam keadaan kita dalam redha Allah. Cuba awak amal macam tu. Kadang otak awak berfikir macam-macam, fikir lain. Sebab tu awak jadi tak fokus. Lagi-lagi kalau handphone ada dengan awak. Awak pegang handphone malam, bila awak tak boleh tidur, awak pun buka handphone, scroll handphone. Memanglah lagilah tak boleh nak tidur. Kalau tidur tu okey, pukul 10 sekolah ni aku mesti tidur. Awak kena off handphone, off data handphone. Kalau biasa yang pelajar-pelajar kita pegang handphone setiap malam ni, cikgu tak galakkan sangat Kalau boleh handphone ni letak dekat luar ke, tak perlu. Kalau kata nak timing waktu alarm untuk waktu bangun subuh ke, tak apa. Okey, tapi off data, tutup data, memang bersedia untuk tidur. Masa itulah kita nak doa apa-apa kan. Doa, baca istighfar dan sampailah awak akan tertidur. Betul. Kalau dah tidur juga tak boleh tu, macam mana? Zikir, pelbagai zikir dah baca tapi still tak boleh tidur. Okey, kalau zikir dah tak boleh tidur juga, bangun, ambil wuduk, solat. Tahajud. Solat apa? Solat tahajud lah malam-malam. Solat istighfar, solat taubat. Mungkin Tuhan nak awak ada masa dengan Tuhan. Selama ni awak tak pernah bangun malam. Jangan tidur lagi kalau tak isyak. Kalau isyak tak boleh tidur lagi. Bila sebut dia nak solat. Aina Madiah. Sebab tak isyak lagi dia tak boleh tidur tu. Tak isyak lagi sebab tu tak boleh tidur lagi. Aina Madiah. Lah ya Allah. Macam-macam ragam pelajaran. Macam-macam Okay, jadi kita pergi kepada tips yang keempat. Membaca buku. Okay. Buka buku sejarah. Kalau tak boleh tidur tadi, cuba try buka buku. Cuba baca buku. Mesti terlelap agaknya lah. Kebiasaannya biasa saya pun macam tu juga. Biasa kalau saya pun susah tidur, tiba-tiba terlelap dalam buku yang baca kita kan. Okay, jadi kita berbalik kepada asal tadi kenapa, macam bagaimana cara untuk kita mengurangkan stres. Jadi antaranya kalau kita rasa stres, kita cuba baca buku. Baca buku yang macam mana, buku yang kita rasa sangat suka. Buku yang kita rasa yang rapat dengan kita. Contoh kalau kita suka genre-genre kalau kita suka buku yang lawak, contoh komik ke, kita cuba. Sebab benda yang boleh meriliskan tension kita. Kalau kita rasa buku-buku keagamaan, kita rasa dapat mengurangkan stres, kita banyak akan baca buku macam tu. Kalau kita rasa buku-buku seperti buku-buku akademik, buku sekolah yang membuatkan kita rasa kurang stres, jadi banyakkan buku yang boleh mengurangkan stres tu, banyakkan membaca. Dan orang kata membaca ini adalah satu jambatan ilmu Jadi dan sekarang ini pula tiada alasan untuk kita tidak membaca buku kerana banyak saja buku-buku online yang ada di internet lah, yang ada di online itu. Tak gitu Kak Nada, Kak Wani?
Betul. Baca buku. Hilang stres. Sekarang ni pun banyak kan buku Online. digital kan. Mm-mm. Boleh search je cari, kadang-kadang ada yang share kan. Betul. Sebenarnya benda segala tip, segala bahan bacaan sekarang ni semua awak kena online pun dah dapat kan, mudah je, tak Online dah payah banyak. bayar pun. Kan baca Betul. artikel kan, semua di hujung jari awak, sama ada awak mencari dapat mencari tak maklumat tu, awak dapat tak maklumat tu. Awak cari benda-benda kebaikan ke awak search benda-benda yang tak sepatutnya. Kita kalau apa yang berlaku dekat yang diri kita ni, apa yang diri kita, apa yang kita baca kan, apa yang kita baca, siapa kawan-kawan sekeliling kita. Kalau cuba tengok setiap hari kawan-kawan kita ni, kita kawan dengan orang-orang yang baik tak? Kita cari buku-buku yang baik tak? Kita cari medium apa, mendengar ceramah ke setiap hari kita tengok game je, ataupun ada yang kes-kes sekarang ni banyak remaja terlibat dengan pornografi. Kita tahu mesti ada juga yang mungkin bukan daripada sekolah ni saja, mungkin sekolah luar pun isu-isu pornografi ni terlalu banyak kan. Jadi kalau rasa diri tu banyak search benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang tak sepatutnya, kita dah rasa macam lain dah diri kita ni setiap hari. Okay, cuba cari bahan-bahan, baca buku ilmiah ni supaya kita rasa kita nak hapus ni dosa-dosa kita ni. Dan caranya adalah kita buat dosa banyak kita ni, kita kena cari majlis-majlis ilmu. Ya betul, kalau dah ketagih susah nak stop. Sebab mental awak setiap hari dah diajar dah macam tu. Dah selalu dah search benda yang bukan-bukan, setiap hari nak tahu. Sepatutnya bila belajar ni, bila student awak menambah ilmu dengan baca buku, cari-cari ilmu yang bermanfaat kan, dekat macam-macam Kak Yana cakap tadi. Dekat Facebook, dekat YouTube, banyak sharing kan ilmu ustazah-ustazah. Kawan-kawan pun macam ada baru ni cikgu share daripada rakan-rakan yang dapat 11A, 12A SPM kan. Dia orang share. So, carilah benda-benda yang macam tu, awak dengar macam mana dia orang belajar kan. Macam mana kehidupan dia orang seharian, ada ke dia cakap search yang bukan-bukan tapi dapat 11A. So mestilah pendekatan benda-benda yang baik setiap hari kan. Kalau rasa banyak buat benda yang tak elok hari ni, okey, cari balik mana ilmu majlis-majlis ilmu yang kita boleh dengar supaya kita rasa kita ni sebenarnya banyak dosa yang setiap hari kita buat yang tanpa kita sedar pun sekalipun kan. Kadang-kadang bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita baru tahu, rupanya salah aku buat ni, rupanya salah ni. Okey. Lepas dah tahu salah, kena solatlah, minta ampun, minta ni. Setiap kesalahan yang kita buat, selagi kita bertaubat, insya-Allah Tuhan akan ampunkan kan. Walaupun awak rasa awak dah jahat ke, banyak dah buat silap ke dengan mak ayah awak, dosa dengan manusia ni lagilah sama-sama kena minta maaf dengan keluarga kan. Okey, sentiasa cari bahan-bahan yang bermanfaat. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya yang kelima. Tak keluar slide Kak? Tiba lainnya. Terima kasih Nada Nada kongsi slide ni. So sikit je lagi pelajar-pelajar. Tips yang kelima ialah mencuburi aktiviti seni. Macam mana siapa yang suka menyanyi tu cuba menyanyi. Siapa yang suka bersajak, siapa yang suka melukis ke kan. Buat, kita ekspresikan kita punya perasaan berdasarkan seni, berdasarkan lukisan ke jadi tu kita cuba. So contohnya macam ada orang lukis gambar pokok dekat sini, gambar rumah dekat sini asing-asing. Ada sebenarnya ada maksud dia sebenarnya. Ada maksud yang tersembunyi. Kalau kita pergi art terapi, betul. Memang kalau belajar art terapi betul-betul ada maksud setiap lukisan. Satu. Okay. So seterusnya Nada. Okay.
Okey, lihat keindahan alam. Okey, lihat laut dapat pahala. Kan kalau kita tengok kehijauan kita rasa tenang. Macam sekarang ni saya berada di depan sawah padi. Jadi apabila kita melihat keindahan alam ini, kita rasa hormon kita semakin stabil. Kita rasa bila kita fikir sendiri, kita bersendirian, kita berfikir. Jadi kita akan rasa fikiran kita sangat-sangat tenang. Mungkin saya yakin pelajar semua pasti juga pernah buat. Jadi macam yang saya katakan tadi, nak tahu jadi ke tak jadi, cuba buat. Selepas ni cuba buat, tengoklah laut ke, tengoklah kehijauan, tengoklah pokok-pokok depan rumah ke, tengoklah titisan hujan ke, kan. Jadi itu semua menjadi terapi kepada diri kita sendiri. Cuba buat seperti yang saya katakan tadi. Jerit kat bukit. Jerit kat bukit. So bila kalau macam kita rasa kita menjerit tu dapat merasa lega, cubalah. Kan? So kalau kita nak tahu cuba ke tak, nak tahu menjadi ke tak, so kita cuba. Lepas hiking. Betul? Sebabnya bila kita dah mencapai satu puncak yang tertinggi, contoh macam kita hiking, kita dah berjaya sampai ke puncak, lepas tu mungkin dia menjerit kat situ, satu kepuasan kepada dia. Seterusnya yang ketujuh, malu je nanti. Okey. Yang ketujuh, solat sunat dan zikir. Kalau macam dekat sekolah kita boleh buat solat sunat duha. So kalau dekat rumah lagi fleksibel, lagi mudah untuk kita nak buat solat sunat duha, nak kita buat solat sunat tahajud malam-malam, lagi mudah sebenarnya. Kan? Jadi dah memang tak dinafikan apabila kita banyak solat sunat, apabila kita banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, memang dapat mengurangkan stres kita. So amalkan selalu. Kerana solat itu menenangkan. Kerana dan kita kembali kepada pencipta kita, berkomunikasilah dengan pencipta kita, menangis-nangislah kita dengan pencipta kita, menangislah kita dengan Allah. Jadi insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Okay, so tips yang ke-8. Virtual reality. Saya yakin pasti ramai yang suka pergi melancong, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara sendiri. Kemudian dan sudah semestinya memang kita tak boleh nak buat apalah. Waktu-waktu sekarang ni nak rentas negeri pun tak boleh, nak rentas negara pun tak boleh. Jadi apa yang kita boleh buat hanya mampu secara virtual. Okey, kita boleh cuba buat secara virtual macam dari macam sekarang ni kan. Sekarang ni virtual, contoh katakanlah kita ada pasang target, kita pasang ni kalau lepas habis maksudnya lepas habis ni bila keadaan dah mula baik, okey, jadi kita nak pergi ke mana? Katakanlah kita nak pergi melancong ke Korea contoh. Okey, jadi dari sekarang kita dah buat senarai ke mana yang kita nak pergi, ke mana yang kita nak explore lepas. So, kita buat senarai dari awal. Dan sebab kita melawat sekarang kita melawat secara maya. Banyak yang ada di dalam website, di dalam internet. Cuba untuk orang yang ada virtual reality. Cuba, kita boleh tengok banyak dekat dalam internet. Saya ada VR. Okey, ramai ada beberapa orang yang ada VR lah. Virtual reality, cuba tengok pelbagai yang pengurusan VR. Okey. So dengan virtual reality ini kita dapat penerokan ilmu baru dalam dunia tanpa sempadan. Ke mana-mana je kalau kita nak cuba, boleh pergi je. Tengok dalam virtual reality. Okay, seterusnya Nada. Hidu buah-buahan. Okay, tengok. Contoh kalau kita tengok poin pertama, menghidu apple hijau, menghidu apple atau mana-mana buah-buahan citrus. Buah-buahan citrus contohnya seperti apple hijau, contohnya seperti lemon. Okey, yang lain yang boleh mengurangkan sakit kepala dan melegakan tekanan. Cuba kita tengok ambil buah-buahan macam tu, dia potong buah-buahan tu, dia potong apple hijau, lepas tu dia hidup. Hidup buah apple hijau tu, dia dah rasa satu aroma yang sangat menenangkan. Sebab itu ada kajian. Bukan saja saya cerita kat sini. Tengok poin yang kedua. Kajian menunjukkan bahawa pengidap migrain kronik yang menghidup aroma apple hijau dapat melakukan bahawa kesakitan mereka dapat berkurangan. Itu memang kajian yang dibuat.
So kita nak tahu ke tak nak, kita cuba. Bau je boleh. Tak suka masam, mana tak suka masam tu boleh cuba ambil bau sebab dia kata menghidu. Kan? Ada apa nak tambah Kak Nisa, Nada, Wani? Tak ada. Okey, tak suka masak. Bau min. Makan tu Bau makan min pun kan. bagus kan. Hidu je. Suka bau. Betul. Hidu saja. Betul. Saja pun kita cuba tengok sebab ini kajian so kajian ni dah terbukti. So jadi kalau kita nak tahu kita cuba buat. Okay, melegakan tekanan. Cuba dulu, kan. Betul? Kena cuba dulu. Kalau tak cuba mungkin kita tak tahu kan, tak suka masak. Okey, mungkin dengan cara menghidu tu buatkan kita rasa lebih fresh kan. Lebih relax. Dah. Dengan bau gam sudah yelah orang kata. Kalau kita ambil benda tu baik, maka jadilah baik. Kalau kita dah tahu bau gam tu tak elok, kenapa kita nak bau? Kan? Jadi kalau kita macam yang Kak Nisa katakan tadi orang yang dapat Israel itu kebanyakannya mereka tak adalah ambil barang-barang terlarang, mereka tak adalah tengok menjaga pandangan, tak adalah tengok benda-benda yang terlarang kita boleh fikir sendiri tajam-tajam. Stres ni Nada. Tenangkan diri sendiri. Jadi kita kena tenangkan diri kita sendiri. Okay, so ada beberapa teknik lah dekat sini, antaranya pejam mata, tarik nafas dalam-dalam ni dan menghembuskan perlahan-lahan. Contohnya kalau biasa kalau kita buat deep breathing, macam mana kita pejam mata, kemudian kita tarik nafas, biarkan beberapa saat, kita lepaskan perlahan-lahan. Itu namanya deep breathing, berkali-kali. Jadi apabila rasa resah, gelisah, cuba buat deep breathing ini, tenangkan diri kita sendiri dulu. Okay? Selamatkan diri kita sendiri dulu. Nada, Kak Wani, Kak Nisa nak tambah apa-apa? Ni ada Danish tanya ni. Danish tanya apa? Kalau menangis. Boleh. Kalau rasa menangis tu, kalau rasa menangis tak nampak. Kalau dia rasa dia kadang-kadang yelah mungkinlah ini terpulang kepada masing-masing. Kalau rasa, kalau macam saya, kalau macam menangis, bila kita menangis kita rasa lega lepas tu, maksudnya kita boleh melepaskan segala-galanya. Dalam masa yang sama kita berdoa lah sebab tu orang kata kita berdoa ni sama kita menangis. So maksudnya kita dah melepaskan dekat situ. Kita dah luahkan kepada Allah. Kan? Itu terpulang kepada masing-masing. Kalau macam Danish macam mana Nada? Danish tulis apa saya tak nampak sebab saya punya full screen. Oh ya ke? Okay. Danish tulis kalau menangis boleh releasekan tension juga kan. Kalau Nada sendiri macam mana? Macam kalau yang saya faham lah, menangis tu sendiri itu satu cara untuk kita proses emosi kita. Ya betul. Betul. Kalau Wani sendiri macam mana Wani? Menangis. Kalau nangis tu kita macam kita akan rasa lega kan. Boleh hilang macam satu kalau kita ada rasa benda tu sedih ke satu bebanan hilang. Nangis, boleh rasa satu bebanan tu hilang. So kebiasaannya kalau kita nangis kita akan rasa lega. Betul. Bukan menangis tu tandanya orang tu lemah, tak kan, tapi kadang feeling tu coping ni maksudnya cara kita tu terpulang pada diri kita kan kalau terasa dengan cara tu. Betul. Okay. Daripada tu, tak apa kan. Ada orang mungkin ada dia menangis, dia rasa macam down. Dia sampai tak boleh nak buat dah kerja seterusnya. Tu yang dari side yang negatif lah kan. Maksudnya kalau kita dah menangis tapi kita rasa tak ada orang nak ni. Okay, cari seseorang yang boleh membantu kita kan. Cari siapa dengan siapa pula dah menangis tak dapat release lagi. Cari siapa yang kita boleh share, kongsi kan apa-apa yang kita rasa tak release stres tu. Ada orang dia dah okay je kan. Lepas pada tu dia dah move on dan lepas tu dia dah boleh uruskan diri dia semula kan. Sebenarnya menangis ni terapi tau kan. Terapi.
Kalau Faisal tak tahu, Faisal cuba. Kalau Faisal rasa menangis, boleh kurangkan tekanan, kurangkan stres, Faisal cuba. Sebab kebiasaan macam tu lah, macam yang Kak Nisa kata, terapi diri. Betul. Okay? So kita dah dengar 10 tips mengurangkan stres. Kalau menjerit pun boleh kurangkan stres, pun boleh juga. Macam yang tadi lah, menjerit kat bukit tadi kan. Tapi janganlah pula mengganggu ketenteraman orang lain. Ni awak macam tak ada menjerit orang dalam rumah kan nanti mak ayah kenapa pula anak ni kan. Okey, dah 4:30. dah kat Yana. Dah habis. Macam mana Wali dengan Nada nak berkongsi pengalaman mereka ke macam mana? Tahu. Takut dapat setengah. Dapat setengah dah tu. Kita dah sambil-sambil tadi kita dah share kan. Okey, ada tak daripada pelajar-pelajar mungkin ada apa-apa yang nak tanya? Secara ni boleh on mic kalau ada apa yang nak tanya. Cikgu tengok Dennis je ni yang banyak ni. Orang lain dah. Yang lainnya Dennis ada cuba. ke ni? Ke masuk je? Adam, Ading.